Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas pada hari ini, cikgu terpaksa rakam untuk kelas semua sebabkan oleh pada hari ini cikgu pada hari Khamis lah. Ini hari Rabu malam cikgu rekod. Untuk hari Khamis cikgu kena hantar isteri cikgu untuk pergi vaksin. Okay. So, cikgu rekod, nanti cikgu akan bagi segala apa dia ni tindakan-tindakan yang kamu boleh ambil lepas daripada kamu dah tengok video ini. Okay. Okay, baik. So, kita sambung berkaitan dengan apa yang kita belajar untuk elektromagnet. So, untuk 4.2 yang kamu dah belajar sebelum ini adalah berkaitan dengan electromagnetic induction. Okay. Di mana penambahan untuk kamu adalah Fleming right hand rule. Okay. Fleming right hand rule. Kalau Fleming right hand rule, kita akan gunakan tangan kanan. Kalau Fleming right hand rule, kita gunakan jari yang belah kiri. So, cikgu dah pernah terangkan kepada kamu sebelum ini. Di mana yang kiri adalah kita gunakan Fleming left hand rule adalah di mana kita nak cari force, current dan juga magnetic field diberikan. Okay, itu adalah untuk Fleming left hand rule. Okay, Fleming right hand rule adalah di mana kita nak cari current, force dan juga magnetic field telah diberikan. Okay, itu semua dah belajar sebelum ni. Okay, so ada untuk penggunaan tangan kamu pernah belajar sebelum ni Fleming right hand grip rules. Okay, yang ini kamu dah pernah belajar current, magnetic field. Seterusnya Fleming left hand rule, Fleming right hand rule. Okay, baik, kita teruskan lagi. Seterusnya ini study the direction of page. Okay, so kita teruskan lagi dengan berkaitan dengan solenoid. Kalau sebelum ini adalah berkaitan dengan straight wire. Okey, tolong bezakan untuk electromagnetic induction ni dia ada dua keadaan di mana dalam satu eksperimen, satu keadaan kita akan gunakan straight wire macam ni. Dan kita dah pernah buat dah sebelum ni macam mana tentukan arah untuk force, tentukan arah untuk magnetic field dan juga bagaimanakah current tersebut akan terhasil. Okey, yang ini settle untuk straight wire. Baik. Seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan solenoid. Bagaimana kita nak mengetahui direction untuk current yang bergerak di dalam solenoid. Okey. Okey, baik. So, tolong baca dulu dekat bahagian atas ni. For solenoid, Lenz's law is used to determine the magnetic polarity at the end of the solenoid when current is induced. Okay, so kita nak determine untuk magnetic polarity adalah di mana kita akan menggunakan hukum Lenz. Okay, tak mana Lenz tersebut adalah datang daripada nama orang. So Lenz ini dia discover sesuatu benda yang berkaitan dengan, dia buat eksperimen berkaitan dengan solenoid. Dia kenakan pada magnet. Okay, solenoid tersebut dia mempunyai magnet solenoid. So pergerakan tersebut pergerakan force, lepas tu dia ada magnet, magnetic field. So dia akan menghasilkan electromagnetic induction. Di mana kalau kamu tengok kat bahagian sini ada magnet dan magnet tersebut digerakkan, ada force. So dia akan menyebabkan current akan terhasil ataupun electromagnetic induction akan terhasil. Okay, seperti yang kamu tengok kat bahagian sini dia gunakan galvanometer. Galvanometer ni sebelum kita dah pernah belajar, nak tentukan untuk direction bagi current tersebut. Okay, so kita tengok yang bahagian yang A dahulu. Okay, untuk A, magnet push towards solenoid. So magnet tersebut dia digerakkan ke arah solenoid. Ini solenoid. Okay, solenoid ni adalah di mana soft iron core contohnya, kita lilit-lilitkan coil ataupun lilit-lilitkan wire di atas soft iron core tersebut. Okay, so itu adalah kita panggil sebagai solenoid. Kalau straight wire saja, kamu ambil wire-wire yang bergulung-gulung tu, kamu straightkan saja, itu straight wire. Okay, seperti contoh yang gambar yang atas ni. Okay, straight wire yang macam ni, straight wire kita hanya gunakan letakkan dekat bahagian magnet, gerak-gerakkan ataupun magnet tersebut yang kita gerak-gerakkan. Okay, straight wire. Tapi kalau untuk solenoid, wire yang straight tadi tu kamu gulung-gulungkan, letakkan dekat bahagian dalam tengah-tengah tu kita panggil soft iron core. Okay, iron core. So kita letakkan dekat bahagian, lilitkan dekat bahagian soft iron core tersebut. So itu namanya adalah solenoid. So ini solenoid,
Ini magnet. Okay. So ada pergerakan, Fleming right hand rule, ada pergerakan force, ada magnetic field datang daripada magnet, so akan menghasilkan current. Okay. So current tu yang warna-warna arrow warna merah ni lah. Okay. Macam mana cara nak tentukan? Lenz law dia telah apa dia ni discover berkaitan dengan magnetic polarity untuk solenoid ini. Okay, kita baca sama-sama. Lenz law state that induced current always flow in a direction that oppose the change of magnetic flux that cause it. So, tolong highlightkan berkaitan dengan induced current ni. Flow, oppose, bertentangan dengan change of magnetic flux that cause it. Okay. So, Lenz law ni dia menyatakan bahawa induced current akan flow dalam direction yang bertentangan dengan magnetic flux yang dikenakan kepada dia. Okay, so seperti contoh yang ini kita pergi kepada yang bahagian A ni dahulu. Okay, contoh ini adalah magnet. Okay, kamu tengok yang A dulu north, south, dan ini adalah contohnya solenoid. Okay, solenoid tersebut dia dah bergulung-gulung lah, kamu bayangkan ni solenoid lah. So untuk yang A tersebut, magnet ni akan digerakkan. Okay, magnet ni akan digerakkan ke arah solenoid. Okay, magnet yang akan digerakkan ke arah solenoid. Okay, so bila kamu tengok magnet digerakkan ke arah solenoid, permulaan magnet solenoid ini, kita fokus kepada solenoid. Permulaan solenoid ini dia tidak mempunyai pole. Okay, permulaan solenoid dia kosong saja, tak ada apa-apa. Dia tidak mempunyai magnetic field pun, tak menghasilkan magnetic field. Disebabkan oleh apa? Magnet ini tidak digerakkan ataupun tidak didekatkan dengan bahagian solenoid. Okay, so permulaan S dengan N ni tak ada. Okay, so tak ada pergerakan current yang berlaku dekat bahagian dalam solenoid. Kamu kena ingat, sebelum kita pernah belajar, kalau current tu lalu, dia akan mengeluarkan dua field, iaitu electrical field dan satu lagi magnetic field. Okay, so sebelum daripada magnet ini didekatkan dengan bahagian solenoid, so bahagian solenoid ni tidak ada berlaku pergerakan untuk current. So induced current tidak terhasil pun dekat bahagian solenoid. So tak ada terjadi pull pun dekat bahagian sini. Bila digerakkan ke bahagian solenoid, dia terhasilnya bahagian pull. Sebab terhasilnya pull disebabkan oleh, ingat, current yang terhasil akan menghasilkan magnetic field. Magnetic field yang bertembung di antara magnet dan juga magnetic field daripada induced current akan menghasilkan ketepuk contohnya. Okey, yang kita belajar sebelum ni kan. Cumanya untuk yang bahagian sini, dia tak adalah menghasilkan ketepuk. Force disebabkan oleh force tersebut kamu dah gerakkan daripada magnet tersebut. Okey, baik. Tapi kejap lagi kita akan lihat sama-sama dia ada menghasilkan apa. A ni dulu. Okey, baik. So tolong ingat daripada yang A. Kita buat balik. Magnet, solenoid, north, south, digerakkan ke bahagian solenoid. Okey, tengok dalam gambar. Bila digerakkan ke bahagian solenoid, north digerakkan ke bahagian solenoid, kamu tengok dekat bahagian solenoid tersebut, yang bahagian yang berdekatan dengan north south tersebut, north pole tersebut, dia akan jadi pole apa? Dekat bahagian solenoid, dia akan jadi pole yang sama dengan bahagian magnet. Magnet dekat sini N. Pole dekat bahagian solenoid ini juga N. So bila N dengan N, apa yang akan berlaku? So akan berlaku di mana dia akan menolak di antara satu sama lain. So bila kamu dekatkan magnet, selalunya bahagian solenoid tersebut dia akan jadi pole yang sama dengan bahagian magnet yang didekatkan. So dia akan menjadi tolak di antara satu sama lain. Okey, sabar. Sekejap lagi cikgu akan bagi perumpamaan yang senang untuk kamu ingat. Bila didekatkan, pole yang berdekatan dengan magnet akan jadi sama. Bila sama, dia akan menolak di antara satu sama lain. Okay. Yang berkaitan dengan direction untuk induced current ni nanti dulu. Sabar sekejap dulu. Okay. Kita pergi kepada B pula. Okay. B, soft. North. Soft, north. Kamu tengok soft, north. Terusnya, apa dia ni? Solenoid. Okay. Bila magnet tersebut didekatkan dengan bahagian solenoid, yang bahagian ni soft, sama je macam A tadi.
Bila didekatkan sahaja, so automatik yang bahagian solenoid ini akan jadi pole yang sama dengan magnet yang berdekatan dengan dia. So S dekat bahagian sini didekatkan, yang bahagian sini pun jadi S. S bertemu S, dia akan jadi apa? Dia akan repel. So akan berlaku ada force yang menolak magnet tersebut menjauhi. Okey. So A dengan B ni dia nak tunjuk bahawa bila kita dekatkan magnet tersebut dengan bahagian solenoid, pole antara solenoid dan juga magnet tersebut dia adalah sama. Bila sama dia akan menolak. Bila kita nak dekatkan dia menolak. Lens law Sekejap Sekejap lagi cikgu akan bagi perumahan yang senang untuk kamu ingat. Bila nak dekat, tolak. Okey, baik. Seterusnya. Tengok yang C juga. Cikgu ke bawahkan sedikit. Benar. Okey, kita pergi kepada C ni. Okey, C. North, south. North, south. Lepas tu ni solenoid. Okey. Tadi kita dekatkan ke arah magnet. Okey. Kita dekatkan ke arah solenoid. Magnet ni kita dekatkan ke arah solenoid. Bila dekat, dia jadi pole yang sama, so dia menolak. Okey, bila dia dah menolak, kamu okay, dah tak nak kan. Maksudnya bila kita nak dekatkan dekatkan ke arah solenoid, dia tak nak pun kepada bahagian magnet ni, so dia tolak. Okey, tak apa, kita tarik lah. Kita tarik magnet tu. Okey, magnet tu still sama north, south, ni north, south. Bila kita tarik sahaja, apa berlaku kat bahagian solenoid ni? Dia akan bertukar pole. Itu uniknya. Okey, dia akan bertukar pole di mana bila kita tarik pole yang berbeza dengan ini dan juga yang ini. Tadi ini north. Okey, solenoid bila kita tarik north, yang ini akan jadi south. Contohnya macam dalam gambar, dia jadi berbeza. Kalau kita dekatkan dia jadi sama. Pole dia. Kalau kita jauhkan dia akan jadi berbeza. Bila jadi berbeza bermaksud apa akan berlaku di antara magnet dan juga solenoid? Dia akan seolah-olah macam menarik antara satu sama lain. Itu adalah natural phenomena. Sebab apa berlaku gitu memang lumrahnya Lens law dia dapat discover bahawa untuk bahagian solenoid nak menghasilkan untuk electromagnetic induction, bila kita gerakkan, kita kenakan force, ada magnetic field. Bila dekat, dia seolah-olah repel. Bila kita jauhkan dia, seolah-olah dia menarik. Bukan seolah-olah, memang berlaku begitu. Okay, so macam mana cara kita nak ingat berkaitan dengan fenomena untuk Lenz law ini? Okay, macam mana hasilnya electromagnetic induction ini adalah di mana kamu ingat kisah percintaan. Nampak tinggi orang sikit kan? Kisah percintaan. Okay. Contohnya macam lelaki dan perempuan tu bercinta kan, bercinta pula. Okey, bila dekat-dekat selalunya kadang-kadang duduk sama-sama selalu gaduh-gaduh antara satu sama lain. Bila dekat-dekat gaduh satu sama lain. So kaitkan dengan bahagian Lenz law ni, bahagian A dengan B ni, bila dekat-dekat apa dia ni, magnet dan juga solenoid ni, bila dekat-dekat dia bergaduh. Maksud bergaduh dia tak nak antara satu sama lain. Maksud pole ini dan juga pole ini adalah sama. Sebab tu dia repel. Ingat tu kisah percintaan tu cikgu nak bagi perumpamaan untuk kamu ingat. Okey, senang ingat. Oh, itu berkaitan dengan Lenz law, berkaitan dengan solenoid dan juga magnet. Okey, bagi senang ingat. Bila duduk dekat-dekat, bila sama-sama, duduk sama-sama, selalu sangat gaduh. So, bila dekatkan magnet dan juga solenoid, pole dia sama. Sebab tu dia akan menjauhi. Okey. Bila selalu jauh-jauh, kisah percintaan, bila jauh-jauh, rindu lah pula. Rasa rindu lah pula. Okey, rasa rindu. Rasa nak dekat antara satu sama lain. Dia berbalik pada C dan juga D ini. Di mana bila kita jauhkan magnet tersebut, katakanlah ni north, bila kita jauhkan, bahagian solenoid ni dia akan jadi kutub untuk yang berbeza dengan north. So dia akan jadi south. So seolah-olah macam dia nak tarik balik. So bila dah jauh-jauh, kita rasa rindu kan. Rasa nak berhubung kembali, rasa macam nak berbaik-baik balik. Bila dah duduk sama-sama, gaduh. Okay, so bayangkan seolah-olah macam kisah percintaan. Nak bagi kamu senang ingat lah. Okay, boleh? So C dengan D ni sama saja, di mana yang bahagian D ini apabila kamu jauhkan, okay, dalam gambar D ini north, ini south, ini solenoid.
Bila kamu nak jauh kan, ingat balik kisah penciptaan, kalau duduk jauh-jauh rasa rindu kan, rasa macam nak balik-balik, nak jumpa kembali. Okay, sama juga. Maksud bila nak menjauhi, so bermaksud pull untuk yang ini akan berbeza dengan ini supaya dia nak tertarik antara satu sama lain. So kalau yang ini soft, untuk yang D tu, yang ini akan jadi no. Okay, so dia seolah-olah macam tertarik antara satu sama lain. Boleh? Ingat kisah penciptaan, ingat Lenz law. Okay, baik. Untuk bahagian arah ni pula, macam mana kita nak tentukan bahagian arah bagi electromagnetic induction. Okay, apabila magnet didekatkan dengan bahagian solenoid ataupun dijauhi daripada bahagian solenoid. Okay, masing-masing angkat tangan kanan dan kamu akan gunakan prinsip ataupun tangan yang sama, kaedah yang sama masa menengah rendah dulu kamu belajar tentang Fleming right hand grip rules. Tangan kanan yang grip dan juga yang bahagian thumbs ni. Sebelum ni kamu belajar yang ini adalah apa? Yang ini adalah yang ini current, thumb ni current, yang genggam ini adalah magnetic field. Okay, tu yang kamu belajar sebelum ni. Baik, untuk Lenz law ini juga kita boleh gunakan untuk menentukan electromagnetic induction. Macam mana caranya? Okay, seterusnya angkat tangan kanan. Okay, katakan kita apa dia ni? Kita buat yang contoh A ni contoh A ni. Okay. So satu thumbs, satu lagi adalah genggaman. Okay. Thumbs sini, ingat, thumbs sini akan sentiasa menunjukkan ke arah north. Boleh? Okay. Untuk genggaman tangan kanan ini, thumbs akan menunjukkan ke arah north. Okay. Sebelum ni kita belajar, ni menunjukkan ke arah current. Betul? Okay. Untuk Lenz law ni, dia boleh digunakan untuk yang ini menunjukkan ke arah north, utara. Okay. Dan genggaman ini menunjukkan arah untuk current. Arah untuk current. Okay. So masing-masing buat. Yang A ni, okay, gunakan genggaman tangan kanan. So sekarang ni north tu, kamu kena ingat, kamu kena tahu konsep dia dulu kan. Di mana bila magnet didekatkan, ingat kisah penciptaan, bila magnet didekatkan, okey, dekat-dekat gaduh. Maksudnya kalau gaduh, pull untuk bahagian sini mesti sama dengan bahagian sini. So dia akan repel antara satu sama lain. Okay. So yang bahagian kanan ni lah yang akan jadi north. Okay. Bila dapat tahu itu adalah north, baru guna genggaman tangan kanan. So thumbs ni menunjukkan ke arah north. Okay. So north tu ke belah kanan. Okay. So masing-masing tunjukkan ke arah belah kanan. Tunjukkan ke arah belah kanan. Dan genggam. Genggam. So cikgu nak tanya, bila kamu nampak genggam tersebut, kamu nampak current, yang ni current yang kamu genggam ya, ataupun induction, electromagnetic induction yang terakhir. So bila kamu genggam, arah tersebut ke arah mana? Ke arah, kalau cikgu tengok kat sini, ke arah bawah. So sama jugalah yang macam dalam gambar ni. Arrow dia menunjukkan ke arah bawah. Okay, di mana ini ibu jari kamu. Cikgu dengan lukis ni memang feel sikit. Bayangkan sikit. Sorry. Cikgu ni lukis ni sikit. Feel sikit. Okay. Nah, ini ibu jari kamu Okay. Ini adalah kamu punya jari contohnya. Okay, ada 4 jari. Ada 4 jari. 4 lah, juga okay. Okay, baik. So yang thumbs menunjukkan ke arah north. Ingat. Okay, genggaman tangan kanan thumbs biasa menunjukkan ke arah north. Okay, dan grip tersebut, grip tersebut akan menunjukkan ke arah electromagnetic induction. So kalau kamu tengok kat bahagian sini, bila dia grip saja kamu nampak seolah tangan kamu, jari-jari kamu ini ke arah bawah, 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 bawah. Okay, so dapatlah kamu tahu bahawa, kejap. Okay, ke arah north, ke arah bawah tadi, tahulah kamu bahawa current tersebut akan mengalir daripada bahagian sini, pergi, naik, turun.
turun sampai ke bahagian sini. So, electromagnetic induction akan mengalir daripada bahagian sini ke bahagian sini. Dia pusing macam ni. Okey, boleh. Dia akan pusing macam ini. Untuk yang arrow ni kejap. Apa dia tunjukkan ke arah sini? Induced current produce a north pole at the end of the solenoid to repel the magnet moving towards the solenoid. Kalau current dia tunjukkan ke arah kanan, cukup tak pasti lah kalau ini dia salah. Supposedly kalau gambaran meter ni dia ke arah sini lah. Supposedly. Apa nanti cuba check balik. Okay. Supposedly ke arah kanan lah. Okay. Macam ni. Kalau yang B ni this current produces no force solenoid to repel the magnet moving towards the solenoid. Okay, tak apa. Kalau untuk galvanometer ni nanti cikgu check balik. Cumanya bahagian current yang akan terhasil adalah macam ini di mana dia akan pusing macam ini, loop macam ni. Okey, kita pergi kepada bahagian B lah. Okay, B. North dengan south, magnet dia dekatkan dengan bahagian solenoid. So bila dekatkan, ingat kisah penciptaan, bila dekatkan, so dia akan bergaduh antara satu sama lain. Bila dekatkan, bergaduh. Bila bergaduh bermaksud pole di antara yang ini dan juga pole yang ini adalah sama. So dia akan menolak di antara satu sama lain. So gunakan prinsip genggaman tangan kanan, okey, di mana ibu jari akan sentiasa menunjukkan ke arah north. So north adalah kiri, yang B tu north adalah yang kiri ni. So ibu jari kamu kat bahagian sini. Okey. Kiri ya. Jadi bahagian kiri. So genggam. Genggam. Okey. Yang kamu nampak atas tu dia genggam. Genggam. Okey. So dia genggam ke arah atas. Okey. Contohnya macam ni Genggam, yang kamu nampak genggam tu seolah arrow tu ke atas. Maksud bahawa kalau cikgu lukis kat bahagian sini, ini filter kisah-kisah ni. Okay. So bila kamu genggam di ke arah sini genggam, so seolah-olah arrow tersebut ke arah atas. Ke arah atas ya. Kalau tadi ke belah kanan, kamu genggam, tangan kamu ke bahagian bawah, jari kamu ke bahagian bawah. Tapi bila ke belah bahagian kiri kamu genggam, dia punya arrow tu ke arah atas. So sama jugalah macam ni, ke arah atas. Okay. So bila ke arah atas, tengok dekat bahagian current, macam mana cara dia nak boleh naik ke bahagian atas. So current tersebut akan flow daripada bahagian sini flow kiri, naik ke atas, pusing, naik atas, ni atas, ni atas, ni atas, ni atas. Dia tak boleh lalu daripada bahagian sini. Kalau lalu bahagian sini, naik ke atas, ikut logik, dia akan turun bawah, dia akan jadi macam ni. So sebab itulah dia naik daripada bahagian belah kiri ini, dia naik bahagian belah kiri. Okay, boleh? Baik, seterusnya untuk C. Kisah penciptaan lagi, bila kita jauhkan magnet tersebut, apa akan berlaku kepada pasangan tersebut? Dia akan rindu di antara satu sama lain. Bila rindu bermaksud pole itu akan jadi berbeza. Bila pole berbeza, kita akan cek mana satu north ataupun south. Okay, north yang bahagian belah kiri tersebut. Ni. Okay, masing-masing buat belah kiri, genggam. So genggaman tersebut, current tersebut menunjukkan ke arah mana? Atas. So tengok kat sini ke arah atas. Bila ke arah atas, bermaksud bahawa kita kena tetapkan dia akan flow daripada kanan ke kiri ke kanan. So yang bahagian sini daripada kiri ke kanan. Sebab lalu bahagian sini naik atas, pusing bawah, dia akan naik atas. Atas, atas, atas. Dia tak boleh lalu dekat bahagian sini. Kalau lalu bahagian sini, naik atas, turun bawah. Atas, turun bawah. Turun bawah. Turun bawah. Kamu perlukan imaginasi sikit lah. Untuk tahu bahawa current tersebut mengalir atas dan juga bawah. Okay.
So yang ini juga pun sama. Yang berkaitan dengan galvanometer menunjukkan arah ni nanti cikgu cek balik. Okey. Yang galvanometer ni abaikan dulu. Nanti next class nanti cikgu tunjuk. Ataupun nanti cikgu dah cek balik, nanti cikgu akan bagi tahu balik dekat dalam WhatsApp. Okey. Baik. So ingat berkaitan dengan Lenz law di mana induced current akan always flow in the direction that oppose the change of magnetic flux that cause it. Okay, dia akan mengalir bertentangan dengan perubahan untuk magnetic flux. Okay. Sekarang tu dia semua. Sebab tu yang dikatakan bertentangan tu disebabkan oleh apa? Macam cikgu cakap apa dia ni? Kisah percintaan lah, di mana orang cinta ni sepatutnya kalau dekat-dekat dia makin bahagia lah. Sebab tu jangan berkapa-kapa lah. Patutnya cinta kahwin je terus kan. Jadi cinta tersebut memang kekal abadi contohnya. Orang selalu kapa-kapa sebelum nak kahwin ni lah yang jadi selalu dekat-dekat je gaduh. Bila jauh-jauh rindu lah apalah. Macam tu lah. Okay. So dia akan oppose di antara satu sama lain. Maksudnya berlawanan. Berlawanan tu maksudnya apa? Bila dia dekat-dekat berlawanan, dia macam tak nak, dia akan repel. Bila jauh-jauh, dia sepatutnya jauh-jauh lah, tapi dia masih lagi attract di antara satu sama lain. Okay. Baik, seterusnya. Direct current generator and alternating current generator. Okay, so kita ada DC generator dan juga AC generator. Okay. Baik. Untuk DC, direct current, macam kamu tengok kat bahagian sini, ini contoh satu eksperimen berkaitan dengan direct current generator dan juga alternating current generator. Direct current, one flow only. Bermaksud bahawa kalau ini positif, ini negatif. Okay, so terminal positif, current akan bergerak daripada positif, pusing. Kita dah pernah belajar sebelum ni, pusing. Okey, dia akan lalu kat bahagian pusing sampai sini. Okey, kalau direct current bermaksud bila dah sampai ke bahagian negatif, dia still lagi menggunakan terminal yang sama. Positif nak pusing balik, pusing lagi. Ulang balik. Okey, positif, negatif dia tak berubah-ubah. Tapi sekiranya untuk alternating current, katakanlah yang bahagian sini adalah positif, ini negatif. So positif akan mengalir. Bahagian negatif. Kalau alternate current, AC current, dia boleh switch antara satu sama lain. Maksudnya arus ulang alik. Dia berulang alik. Bermaksud bila dia dah one flow macam ni, sampai ke bahagian sini, yang ini boleh jadi positif. Yang ini okay, yang ini jadi negatif. Bermaksud yang lain-lain ni juga akan bertukar arah. Okay, bertukar arah. Okay. So dia akan bertukar arah. So yang ini boleh jadi positif, yang ini boleh jadi negatif, ataupun ini boleh jadi negatif, yang ini boleh jadi positif. Okay. So itu beza antara alternating current generator dan juga direct current generator. Dan kamu kena ingat generator ni maksudnya apa? Nak generate electricity. Okay. Bermaksud kalau generate electricity kita guna Fleming left hand rule ke Fleming right hand rule. Okay. Kalau generator kita gunakan Fleming right hand rule. Sebab yang terhasilnya adalah current, di mana force ada dan juga apa dia ni, magnetic field pun ada. Okay. Kalau direct current generator, okay. So generator lah tu maksud untuk generator. Kalau Fleming left hand rule, current tu memang dah ada power supply. Okay. Tapi yang kita nak cari adalah force. Okay.
Okey, kalau kamu tengok kat sini ada perbezaan untuk alternating current dan juga direct current. Kalau alternating current, kalau kamu tengok kat sini slip ring dia ada 2. Kalau untuk direct current, slip ring dia hanya ada 1 sahaja. Okey, boleh? So yang lain kita akan tengok pada bahagian similarities dan juga differences. So yang samanya adalah apply electromagnetic induction. So penghasilan untuk induction induce current tersebut, kedua-duanya akan menghasilkan current. Coil is rotated by an external force. So coil tersebut kita rotatekan manually. Ada external force. Sekejap lagi cikgu akan tunjukkan video. Coil cuts magnetic flux. Bila pergerakan tersebut terhasil, coil tersebut dia bergerak, so dia akan memotong magnetic flux dekat bahagian antara magnet ini. Dan kamu kena ingat magnetic flux itu adalah apa? Magnetic field yang ada pada satu surface ke bahagian satu surface lagi. Okay? So itu adalah magnetic flux. Pemotongan berlaku. Seterusnya EMF is induced in the coil. So electromagnetic force dia akan induce di dalam coil. So dia akan menghasilkan electromagnetic induction. Okay, so ini similarities dia, persamaan dia. Perbezaan dia untuk bahagian direct current dahulu. End of the coil are connected to the split ring commutator. Okay. Kalau untuk end coil tersebut dia connect dengan bahagian split ring ni dan juga commutator. Okay. Kalau untuk alternating current, end of coil connected with 2 slip ring. So kalau kamu tengok untuk gambar raja kiri dan juga kanan ini, ada perbezaan dah. Satu digunakan split ring commutator, satu lagi digunakan slip ring ada 2 kat bahagian sini. So kalau 2 slip ring, alternating current. Kalau digunakan split ring commutator, itu adalah direct current. The two section of the commutator exchange contact with the carbon brush every half rotation. Okay. So setiap daripada section untuk commutator tu dia akan exchange contact, bermaksud bahawa dekat bahagian commutator ni, bila dia berputar secara half, dia akan exchange untuk bahagian induced current tersebut. Okay, tapi tak bermaksud current dia tersebut dia bertukar, maksudnya dia ini positif, ini negatif. Cuma dekat bahagian commutator ni bila dia half first half, maksudnya dia dah berputar secara setengah, AB ni dah pergi kepada DC, so dia akan exchange untuk kontak bagi carbon brush tersebut. Dia akan pergi ke bahagian belah kanan pula, macam tu. Daripada belah kiri, bila dah first half tu dah habis, AB tu dah pergi ke DC, so dia akan pindahkan, exchangekan this current tersebut pergi ke bahagian carbon brush belah kanan ini. Okay, so itu function untuk commutator tersebut. Bagi alternating current, slip ring are connected to the same carbon brush. Okay. Kalau untuk slip ring tersebut dia akan connected dengan carbon brush yang sama. Kamu tengok dekat bahagian ini, split ring tersebut satu attach dengan carbon brush dengan bahagian sini. Okay. Satu lagi attach dengan carbon brush bahagian sini. So dia akan exchange dia akan bertukar. Tapi kalau yang bahagian sini untuk apa dia ini untuk induce current yang terhasil, so dia akan tidak akan bertukar carbon brush sebab yang ini akan connect dengan bahagian carbon brush bahagian sini, yang ini akan connect dengan carbon brush bahagian sini. Cuma terminal dia sahaja yang akan bertukar direction. Satu menjadi positif, satu lagi menjadi negatif. Seterusnya output is direct current, output is alternating current. Output dia akan jadi direct current. Ni positif, ni negatif, so satu hala je. Kalau ni positif, ni negatif, ini juga boleh possible jadi negatif balik, ini jadi positif. Okay, boleh terbalik antara satu sama lain. Okay. Baik, itu adalah berkaitan dengan AC dan juga direct current generator. Jadi kita tunjukkan video sekejap. Kita tengok sekejap. Sekejap.
In this module, you will learn about an AC generator. An AC generator is an electric generator that converts mechanical energy to electrical energy. Okey, ini yang cikgu cakapkan tadi. Untuk bahagian AC generator, bila kamu dengar generator saja, dia menggunakan Fleming right hand rule. Okey, di mana force dan juga magnetic field kita dah sediakan, kita akan menghasilkan current. Jadi kalau kamu tengok dekat bahagian dalam video ini, In the nampak dia pusingkan bahagian ni. Kita gerakkan guna tangan saja. Ni pemegang dan handle ni. So bila kita kenakan handle tersebut, kita pusingkan coil tersebut, maksudnya daripada Fleming right hand rule tu, yang mana satu untuk pemusingan tersebut antara ketiga-tiga jari ni, ia adalah berkaitan dengan force. So kita kenakan force secara manually, force dah ada. Magnetic field adalah datangnya daripada magnet. So current akan terhasil. Maksudnya galvanometer ni akan detect bahagian current. form of an alternating EMF or alternating current. Working principle of an AC generator. An AC generator works on the principle of electromagnetic induction. In electromagnetic induction, Okey. Tadi kita belajar tentang solenoid dan juga magnet. Okey, sekarang ni kita boleh ni rumuskan berkaitan dengan Lenz law. Kisah percintaan. Bila magnet didekatkan dengan bahagian solenoid, ingat ni north. Bila dekat, kisah percintaan bila dekat-dekat, dia gaduh ke dia rindu? Dia gaduh. Maksudnya kalau gaduh, pole antara magnet dan juga solenoid dia adalah sama. So dia akan repel. Maksudnya north, yang solenoid ni juga akan jadi north. So masing-masing menggunakan Fleming right hand grip rules. North dia ini menunjukkan north ke bahagian kanan. Ke bahagian kanan, ke bahagian kiri. Okey, dalam video ni north ke bahagian kiri. Selepas itu kamu akan grip. Bila grip bermaksud arrow dia ke mana? Arrow dia ke atas. Maksudnya electric induction tersebut dia ke atas. So kalau ke atas, dia akan lalu dekat bahagian sini ya. Lalu bahagian sini, naik atas, pusing, naik atas, pusing, naik atas, naik atas, naik atas. Okay. when there is a relative motion between a coil and a magnetic field, an electric current or EMF is induced in the coil. Parts of an AC generator. An AC generator has an armature ABCD. It is a rectangular coil with many turns wound around a soft iron core. A shaft. It can be rotated rapidly. Okay, shaft tersebut kita rotatekan secara manually. So force tersebut kita akan hasilkan sendiri. A field magnet. It may be a strong permanent magnet with concave poles. Two slip rings S1 and S2. These are connected to the armature and thus rotate with it. Two brushes B1 and B2. They provide electrical contact with the slip rings and a load, which may be a galvanometer as shown. Working of an AC generator. When the armature rotates between the poles of the Okay, so prinsip untuk electromagnetic induction tersebut terhasil adalah di mana kita ada pemotongan flux. Dan force tersebut kita gerakkan, so akan berlaku pemotongan flux, so electromagnetic induction akan field terhasil. magnet, the magnetic flux linked with the armature changes continuously. As a result, an EMF is induced in the armature. This in turn produces an electric current through the armature and the galvanometer and through the slip rings and the brushes. Note that the galvanometer needle swings between the negative and positive values. This means that an alternating current is flowing through the galvanometer. Okay. Direction of induced current. Okay. So kalau dia terhasil dekat bahagian positif dan juga negatif, bermaksud dia adalah alternating current. Maksudnya kedua-duanya boleh jadi positif, kedua-duanya boleh jadi negatif. Okay.
This means that an alternating current is flowing through the galvanometer. Direction of induced current. Initially, the armature ABCD is vertical with its arm AB up and CD down. The direction of magnetic field is from left to right. As the armature undergoes a half rotation clockwise, arm AB moves down while arm CD moves up. According to Fleming's right-hand rule, Okay. the current will flow in the Untuk bahagian CD ni, dia tunjuk bahagian CD ni, current flow ke bahagian dalam. Ni, current akan flow ke bahagian sini, pergi ke bahagian DC ni. Okay. So current, masing-masing buat Fleming right hand rule, current masuk ke bahagian dalam. Lepas tu, magnetic field ke bahagian mana? North ke south. North ke south, ke kanan ke kiri? Kamu tengok dalam video ni, ke kanan. Ke kanan. So force untuk DC ni ke mana? Dia akan ke atas macam dalam gambar ini, dalam video ini. direction CD ni akan begini atas. DCVA. DC akan terus move. BA ni akan terus move terus. So, the current will flow from B1 to B2 through the galvanometer. Now, during the next half rotation, arm AB moves up while arm CD moves down. Sama juga menggunakan Again, Fleming by right hand Fleming's rule. right-hand rule, Okay. current will flow in the AB naik ke direction atas, CD tu akan ABCD, terus ke bawah. that is, from B2 to B1 through the galvanometer. Thus, the induced current changes its direction every half Dia akan- rotation. Dia akan tukar direction. Graphical untuk- representation of induced EMF. Suppose the armature takes T seconds to complete one rotation clockwise. At time T is equal to 0 second, the armature is Okay, momentarily zero. Hence, 4 seconds Okay. Ini dalam Armature grafik ni has tak ada an dalam opposite kamu punya ni. its time T. This module you have learned. An AC generator is an electric generator that converts mechanical energy into electrical energy. Okay, yang ini yang dikatakan kalau generator bermaksud dia akan generate electricity. Maksudnya daripada mechanical energy akan menghasilkan electricity. So lebih kurang macam kamu kayu biskal, ada dynamo kat bahagian biskal tu. So itu adalah berkaitan dengan generator. Dia generate electricity untuk menghasilkan lampu dekat bahagian biskal tersebut. Okay. So Okay. dengar je perkataan generator, itu adalah berkaitan dengan Fleming right hand rule. Ingat. In the form of alternating EMF armature, a shaft, a field magnet, Okay, so yang ni tak ada apa lah. Okay, baik. Sekejap. Okay. Okay, so habis untuk kita punya AC dan juga DC generator. Okay, untuk transformer ni nanti cikgu akan masuk untuk kelas yang seterusnya lah. Nanti sebab yang ini pun cikgu dah sentuh tadi, lama dah tadi. Okay, bila dah cikgu habis penerangan untuk yang bahagian ini, nanti cikgu akan bagi kamu tugasan buat, lepas tu habis kelas kita untuk hari ini. Okay, boleh? So, untuk next kali nanti kita akan sambung tentang 4.3 transformer. Cumanya yang bahagian ni, bahagian galvanometer ni, dia menunjukkan ke arah yang ini, kalau tengok dia punya direction untuk current tersebut pergi daripada kanan pergi ke kiri. Ini direction galvanometer ni ke kiri. Yang ini nanti cikgu terangkan balik, boleh Okay. Okay, yang lain-lain tu kita masuk sikit saja untuk hari ini. Okay. Minta maaf sangat-sangat, cikgu terpaksa rekod dahulu. Sebabkan oleh hari ini atau hari Khamis, cikgu kena hantar isu cikgu pergi vaksin. Okay. So, itu saja kelas kita untuk hari ini. Nanti kita akan sambung 4.3 transformer. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.